Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali semula kita ke Bual TV. Okay, Hafiz, hari ni aku malas nak panjang. Aku terus nak intro terus je. Boleh. Tapi kita ada tetamu istimewa kot. Tapi untuk minggu ni rasanya kita punya tagline dan kawan dan kroni tu tak boleh lah kita pakai. Tak boleh? Tak boleh sebab kita punya Sebab guest bukan ni kroni. Okay, guest kita ni pertama sekali dia bukan kroni. Of course bukan kroni kita. Nak kata kawan, rasanya baru tadi kita jumpa, tapi insyaAllah lepas ni menjadi kawan kot. So dia specialnya episod kali ni sebenarnya kita panggil seorang legend. So bila kita minta kamera tunjuk kat dia ni, rasanya orang kenal lah kot. Semua kenal, hampir satu Malaysia kenal ni. Definitely orang kenal. So kita minta kamera please roll dekat kita punya guest untuk hari ni, Tuan Hazeri. Okay, daripada Kareta. Okay, kita macam santai sikit kan. Kita panggil sebab lah abang, of course orang yang pengalaman dan lagi senior, dan kita boleh addresskan sebagai macam abang siap. Awak ni ingatkan saya zaman sekolah asrama takut dengan senior. Kita sama level je. Biasa bang, sebab kita orang bila kita orang discuss kawan, ada yang tanya, episod connect siapa? Kita orang sebut kita nak panggil Abang Hazeri. Hazeri. Dia orang macam surprise lah. So I think first of all it's an honor to have you in our session, and I think without further ado kita minta Abang Zeri mungkin boleh introduce sikit pasal yourself, then maybe your background, dan macam mana boleh mula career sampailah ke sekarang. Oh, okay, insyaAllah. Well, nama memang Hazeri lah. Okay. Asal daripada Kuantan. My first foray dalam media ni was actually masa saya uni. Saya belajar dekat Universiti Malaya dulu. Saya punya course TESOL. Oh, okay. TESOL. Sambil tu saya buat part time translate artikel daripada bahasa Inggeris ke bahasa Malaysia untuk majalah Roda-Roda. Oh, ini majalah zaman bila bang? Ini 90-an, I think 90s lah. 90s saya memang suka membaca. Saya ni masa sekolah dulu kat Kuantan dulu memang nerd lah. Saya hujung minggu orang lain main bola, saya tengok dia main bola, lepas tu saya pergi library. Saya pergi perpustakaan awam. Okay. Saya memang suka membaca dan memang saya minat dengan kereta, dengan motor. Benda pertama saya pun minat melukis. So benda pertama saya lukis je lah kereta dengan motor lah. Mungkin sebab arwah bapak saya pun minat kereta apa semua. Tapi dekat Kuantan our exposure is not really that big. So saya berharap pada magazine. Magazine pun nak beli tak mampu, mahal. So pergi kat kedai gunting rambut, adalah magazine Auto International apa semua tu. So bila belajar, bila masuk uni, adalah duit sikit, belilah majalah-majalah. Kalau dulu saya ingat lagi, saya suka pergi Bukit Bintang, beli backdate issue majalah-majalah daripada luar negara. Dia jual murah lah sikit kat situ. So kita zaman tu internet pun tak ada lagi. So banyak membaca lah tu. This was in the 90s, right? Yelah 80s, 90s. Bang, that time kita orang pun belum lahir bang. Tak apa. Dalam perjalanan tapi lepas tu saya bekerja apa semua tu, tapi saya masih lagi menyumbang. Menyumbang bukannya menyumbang artikel ke apa. Zaman dulu kan kita ada letter to the editor. Okay. Kita hantar surat ke editor-editor kan. Surat saya keluar dekat dalam Reader's Digest, Popular Mechanics, Road and Track, yang US ada, UK ada. Sebab mungkin pada dia orang eksotik kot ni, Mamat Malaysia ni kat mana ni hantar surat. They publish my letter and I was so happy. So dia dekat Malaysia ni pula, kita ada zaman tu magazine memang ada, tapi saya suka baca News East Times. Setiap Ahad dia akan keluar Cars, Bikes and Trucks, sisipan otomotif. So dalam surat khabar memang zaman tu CBT Cars, Bikes and Trucks tu memang number one lah. So one day they offered me a permanent job. Oh, okay. So okay, tapi masa tu saya dah kerja lain. I see. So saya memang turun pangkat lah. So masa tu saya buat IT, I was a project manager and all. I had a company car pun. So bila nak masuk NST tu, saya tanya dengan orang rumah, boleh ke, sebab kita kena reset balik hidup. Sebab yelah gaji reporter ni tak berapa tinggi sangat. Kena-kena pula reporter muda, junior kan, tak ada pengalaman. So saya reset balik hidup saya. Tapi memang saya kerja kuat lah, supaya bos saya, Encik Yamin Wong tu, dia nampak usaha saya apa semua. So sama-sama lah dia bantu saya, dia didik saya. Paling penting sekali dia kata satu je lah,
Dia dengan arwah bapa saya ada benda yang sama. Kita tak boleh nak mengata tentang sesuatu barang itu selagi kita tak cuba. So dalam erti kata lain, kalau dalam dunia otomotif, I cannot say bad things about that vehicle selagi saya tak bawa benda tu. So zaman tu, kita China ni tak ada. Ada tapi tak banyak. So saya among one of the first reporters yang review kenderaan-kenderaan dari China. Dia cerita pasal Demak, Comel, Nitro, and then we have Chang'an commercial vehicle, and then you have the Cherry Alado. Itu semua saya try sendiri. Masa tu ya Allah, teruknya kita. Saya tak boleh nak cakap macam mana teruknya benda-benda tu. Rosak tengah jalan lah, apalah, macam-macam. Tapi saya belajar. Kita jadi reporter ni, bila kita cerita pasal dunia otomotif, semua orang nak jadi Jeremy Clarkson. Tetapi semua orang terlupa Jeremy Clarkson tu, when he started out, of course, he came from a rich family. Okay. But when he started out, dalam dunia surat khabar ni, dia tak kira kau siapa pun. Start daripada bawah. And Jeremy started out writing about, apa kita panggil tu, announcement kematian. Oh, okay. Dia start daripada surat khabar yang kecil. Tapi dia memang dia pandai menulis. Dan saya memang, salah satu tugas saya masa saya masuk NST dulu tu ialah untuk edit balik artikel yang dia tulis. Dia ada menulis ruangan untuk Times, so saya kena edit balik benda tu. So that's why I grew to like him. Until today pun saya memang suka dia, cara dia menulis sebab memang dia kasar apa semua, tetapi dalam masa yang sama dia tahu apa yang dia nak push. Macam sekarang ni daripada otomotif dia push masalah tentang pertanian di UK. Dan sebabkan dia satu dunia tahu masalah petani-petani di UK. Bukankah itu satu benda yang menakjubkan? Dia boleh sampaikan message tu yang tak ada orang lain boleh buat. Sebab pada orang, alah pertanian benda. Sama juga macam kita kat sini. Kalau kita cerita pasal pertanian, saya rasa ramai orang tutup radio, tutup apa semua, tak nak dengar. Tukar channel. But Clarkson made it so interesting that kita berduduk macam, aku pencin ni boleh juga aku buat dia macam ni, buka sawit dia, buat video pasal sawit dia apa kan. So communication is important. Sama juga macam tugas seorang reporter. Maknanya reporter ni to report. Journalist ni dia boleh merumuskan segalanya dan membuat andaian dia. So itulah saya belajar daripada NST. Dalam masa NST tu pun kita orang pun kena buat ruangan otomotif untuk berita harian. So saya ada 2 surat khabar untuk saya settlekan setiap minggu without fail. Untuk 2 tu, dan lepas tu saya berhenti, saya masuk ke majalah Top Gear. I see. Okay, Top Gear. Top Gear Malaysia. I was the first Malay editor in the world for Top Gear. Wah, I was the legend, first Muslim editor juga untuk Top Gear kot. But we brought a lot of changes to Top Gear Malaysia. Top Gear ni satu majalah yang kita panggil Coffee Table Magazine lah. So letak je Top Gear punya magazine atas meja, semua orang tahu kau ni dia ada peminat-peminat dia lah. Ada kelas lah, apa semualah. But we saw that semua orang buat benda yang sama. So for Top Gear Malaysia, what we did was we injected a bit of lifestyle. Kita cerita pasal jam. Sebab orang yang minat kereta ni, dia minat jam, betul, dia minat baju, dia minat kasut, dia minat motor. Kita masukkan benda-benda tu. And it became a success that even Top Gear UK pun respect itu orang, dan ada juga yang dia follow. Dan sama juga dalam bahagian fotografi. Saya pun minat ambil gambar. Orang semua ambil gambar dekat bangunan lah, dekat track lah, apalah. Saya tak. Saya ambil Porsche ke apa ke, saya akan bawa masuk kampung, ambil gambar sebelah gerai lemang. Benda-benda yang Mak Saleh lah dia. So bila dia tengok, when you do it tastefully, the pictures look good and different. So kalau orang kata Malaysia tak boleh buat, actually boleh. Malaysia boleh. Cuma kita kena berfikir di luar kotak. Right. Yalah, untuk Abang Azeri kita ni, bang, first kereta yang abang ada. Okay, sebab then apa advice abang kepada mungkin orang kata fresh grad yang kata baru keluar dan sebenarnya looking untuk mencari kereta. Sebab apa, antara ramai viewers kita ni kebanyakannya yang ada baru juga yang baru nak start, baru nak start hidup lah. Okay. What's your advice? Okay, nasihat saya kan, sebagai kereta pertama kan, of course the best is to buy new. Cuma kereta ni, yelah, macam mana nak cakap? Macam cakap saya pun dan sebagainya, ada anak-anak juga kan.
So ni nasihat yang saya selalu bagi kat kawan saya. Kalau anak perempuan, belikan dia kereta baru lah. Sebabnya kita tak nak Kenapa ada perbezaan bang? Kat situ, bang? Kenapa ada double standard anak perempuan lepas tu anak lelaki pula? Okay, logik dia senang je. Okay. Budak perempuan ni, kita tak nak kereta tu rosak tengah jalan. Tengah Okay. malam, so bahaya. Okay. Okay, Right. dan kereta yang baru, safety standard dia lebih tinggi. Untuk anak-anak lelaki, macam anak saya sendiri, saya cari kereta yang selamat tapi yang terpakai. Tapi macam anak saya tu, dia sebenarnya pakai kereta lama saya lah. Okay. So kereta tu pun ada lah isu-isu dia kena ni. Sebabnya lah sebagai seorang lelaki dan sebagai ketua rumah, dia kena pandai untuk repair barang, maintain barang, belajar macam mana nak jadi seorang ayah ataupun seorang ketua keluarga. Saya tak nak anak lelaki saya bila ada tikus masuk rumah panggil bomba. Na'udzubillah min zalik. Janganlah jadi macam tu. Tegur sangat tu. Saya pernah nampak. Saya tak nak cakap, tapi saya tahu kawan saya mesti ada yang terasa. Saya pergi rumah dia, suami isteri depan saya ada lipas lalu, Dua-dua angkat kaki. dua-dua angkat kaki. Saya cakap, ini macam Ada siapa nak bunuh? saya buat tak tahu je, tapi lama-lama saya rasa macam mengarut juga dia orang dia lelaki kan. Saya tangkap lah si lipas tu. So, saya bukan nak cakap orang lelaki kena berani semua, tak. Tetapi there are certain things yang saya rasa orang lelaki kena pandai. Bukan setakat pasal kereta, tapi contohnya macam pipe kat rumah, lampu ke apa semua. At least boleh buat sendiri daripada harapkan orang lain. Sebab kita sebagai ketua keluarga, selain daripada menjimatkan duit, kita kena ada juga kepakaran mechanical. Dan kereta ni pula, sebenarnya makin lama saya tengok, pengguna-pengguna baru, dia tidak ada kita panggil mechanical sympathy. Dia ingat kereta tu tak akan rosak. Contohnya cara langgar speed bump. Main henyak saja. Semua benda ada, benda mechanical dia ada limit dia. Kalau kita jaga dia akan tahan lama. Tapi kalau kita henyak macam dia tak akan rosak, lepas 3 tahun atau lepas setahun dia dah rosak, mulalah kita kata produk ni tak bagus lah, apalah. Tapi tu bang, tu mungkin salah satu kerja untuk salesman juga kot, memberi tahu ataupun orang cakap aware lah. Yelah, kita ni kadang-kadang beli kereta baru, orang excited tu dia lebih tau. Lagi-lagi first car. That is a good topic. Kenapa saya wujudkan Caretta ni selepas Top Gear ialah disebabkan oleh salesman lah. Salesman ni memang saya tak kata dia orang tak baik. Banyak kawan-kawan saya salesman memang dia orang jujur apa semua. Cuma zaman tu konten otomotif dalam bahasa Malaysia tak berapa banyak. Ada, tetapi mereka macam tak berapa serius dan orang tak pandang sangat. Saya memang berbelas tahun saya buat konten otomotif dalam bahasa Inggeris. Dan kemudian saya masuk dalam Caretta, saya bawa masuk sekali tabiat bekerja saya, budaya bekerja saya, dia dah jadi macam satu evolusi. Sebab selepas Caretta wujud, anda boleh lihat jenama-jenama media yang lain mula start aktif. Betul. Okay? So kira abang, kita boleh kata abang antara pencetus lah. Harapnya lah. Saya tak marah pun, malah saya sangat suka hati. Sebab zaman tu, orang Melayu, dia percayakan salesman kereta lebih daripada mak bapak dia. Betul. Salesman kereta cakap apa pun dia ni. Sampai sekarang pun sebenarnya. Sekarang ada orang telefon saya cakap, salesman ni kata ni okey ke? Dan saya akan cakap pendapat jujur saya, tapi dia akan kata macam, tapi salesman ni kata, tak apa, belilah. Kau nak beli. Sebab tu kadang-kadang sekarang ni title, dia dah tak panggil salesman dah bang. Kita panggil sales advisor. They can call them anything. Still sales lah. Okay. Okay, then so macam mana kalau advice untuk golongan muda, antara kereta yang sesuai ke macam mana ke? Jangan terlampau berbelanja besar untuk kereta pertama. Okay, contohnya macam mungkin sekarang ni kita nak sangat kereta yang, let's say for example budak-budak lelaki ni kan, dia nak sangat kereta baru. Honda ke Toyota ke tak kisahlah. Tapi dia dah belanja banyak tiap bulan. Ada banyak lagi benda lain. Ini satu benda yang memang, yelah, sebagai seorang yang pro otomotif memang saya suruh orang belanja beli kereta. Tapi sekarang ni kita ada banyak kereta-kereta yang sebenarnya umur dia dalam 4 tahun, 5 tahun yang sebenarnya masih boleh dipakai kalau kita pergi ke mekanik yang betul. Your first car should be a reliable car. Ini untuk the general public lah. Okay? Kereta yang kalau boleh tak rosak, menjimatkan bahan api tu penting sebab harga minyak pun akan naik. Dan tidak membebankan daripada segi maintenance. So, selepas kita dah biasa ada kereta, kita dah tahu cost dia ada banyak hidden cost. So, lepas tu barulah kita nak
kita dah stabil sikit, kita dah tahu nak beli rumah ke, nak kahwin ke, then we can splurge on cars. Jangan risau sangat pasal kita. Awal-awal ni pada saya tak perlu sangat. Tak perlu nak ikut-ikutkan orang sangat. Sebab at the end of the day, saya rasa sekarang ni lah, generasi baru sekarang ni, dia tengok kereta tu sebagai alat saja. Dia dah jadi macam mesin basuh, macam fridge, apa semua, orang dah tak kisah. Bagi saya dia dah jadi macam keperluan. Keperluan tu memang betul. Memang keperluan daripada dulu lagi sebenarnya keperluan. Sebab public transport kita tak perfect sangat. Yes. So it is a necessity. Tetapi zaman saya, kita memang betul-betul tengok pada brand, pada teknologi apa semua. Sekarang ni kita tengok generasi baru selamba je, dia boleh je beli brand-brand baru yang tak pernah wujud dalam dunia pun. Yelah, cuma Second hand value pada dia orang tak penting. Ya, betul. lagi satu, I think mungkin at your time and maybe around 90s ni, I think kebanyakannya brand dipelopori oleh Japan, Honda, Toyota. Yeah, we don't have a lot of options actually. Kan? Tapi dalam masa yang sama juga, ada juga brand Jepun yang sejuk. Mazda contohnya, sejuk. Kita orang tak nak. Sebab kita takut second hand value. Sebab second hand value ni, you must remember whether penting ke tidak. Kalau ambil loan 9 tahun, second hand value tu cukup penting. Sebab kereta, design dia 5 tahun je. Lepas tu macam-macam benda akan jadi. So lepas 5 tahun, your maintenance cost goes higher. You kena bayar lagi bulan-bulan. Tak sakit ke? Tak rugi ke? You nak jual pun you kena tambah duit. Dan sekarang ni memang ramai yang lepas 5 tahun dia dah bosan dengan kereta dia. Dia boleh tambah balik duit dia ke bank untuk tutup loan lama sebab nak beli kereta baru. That is how much Malaysians love cars. Orang Mat Salleh, saya sebab kerja saya banyak merayau semua kan. Negara lain semua terkejut bila loan kita 9 tahun. Diorang 5 to 7. 7 tu pun 7 tu pun pada diorang dah max lah. Kita boleh pergi 9 tahun dengan interest rate paling rendah, dengan down payment paling rendah. Cakap wow. Sebab tu kereta itu mahal. Okey. Dia agak menarik lah sebab 9 tahun kan. Sebab kalau ikutkan 9 tahun memanglah bagi kita yang mengira sakit. Tapi untuk banker, untuk salesman, dia itu adalah bonus untuk dia orang. Memang betul lah. Tapi yang rugi lah pembeli lah. So sekarang ni macam sekarang ni pun sekarang dah keluar je nama EV. I mean EV yang baru yang untuk save minyak semua everything. So benda tu pun menjadi trend sekarang ni untuk EV meletup. Harga pun boleh tahan kat tapi ni. Untuk saya personally, EV ni dia jadi masalah bila saya nak charge. Saya berminat dengan EV ni disebabkan salah satu video Tesla tu yang orang cakap tekan dia boleh pergi tau. So dia macam tak dia bukan macam kereta biasa kan. So dia bagi saya laju, dan saya memang untuk personal memang itulah yang kita nak. Tapi bila sampai satu tahap, bila kadang-kadang bila jam dekat Malaysia ni, orang cakap kalau pergi utara tu sampai Pening pun lebih kurang 10 jam baru-baru ni. Dia jadi macam, takut jugalah kita untuk EV ni sebenarnya. So macam pendapat Abang Azri sendiri yang memiliki EV, dan orang cakap orang lama dalam bidang automotif ni. So apa pendapat abang tentang EV ni? And then kalau boleh saya tambah sikit soalan. Biasalah kita dah panggil orang experience kan. Satu soalan tambah lagi. Aku takut sebenarnya nak cakap dengan orang experience ni sebenarnya. EV ni apa cerita? Sebab I think for the past few years, kita ni Malaysia ni macam bersungguh-sungguh promote EV. Sampai awal-awal orang kata kita bagi banyak sangat gula-gula apa semua kan. Then I think EV ni I think for this 5 years saya tak nampak lah dia punya perkembangan yang pesat. Sebab EV ni at the moment pun ada banyak masalah. Even hari tu saya pernah ada bersembang dengan ada satu petrol station owner. Saya tanya dia, tak ada interest untuk nak pasang EV charger ke? Now dia bagi tahu at this moment dia kata ada banyak, dia kata apa, dia punya modal red tape. Kadang-kadang bayangkan dia orang, because dia nak pasang EV tu, dia nak kena tambah dia punya power kan, power generator, dan yang itu at their own cost kan. So then ini kita belum cerita lagi kalau macam memang sekarang ada banyak bangunan yang ada EV, tapi kadang-kadang kita belum lagi cakap macam mana satu kondo ataupun flat nak pasang benda tu kan, macam mana isu dengan settlement dengan dia punya orang kata JMB. Dan hari tu ada video viral yang kat rumah tu kan, yang apa dia diorang wire lain kan, dia bypass direct. So what's your general overview on the EV? Okay lah. Honest orang kata jujur honest ni. opinion. Okay. Ya memang betul, dulu memang saya pakai EV. Saya pakai 4 tahun lebih lah.
Renault Zoe. Dan the reason kenapa saya beli ialah sebab wartawan ni naturally dia ni memang orang yang kepoci dan dia sentiasa nak tahu tau. Dia nak belajar tau. Tu memang naluri reporter lah. Saya duk test kereta-kereta EV zaman tu tak banyak. Adalah Tesla. This was 2018, 17 around that. Oh, okay. Dah ada dah a few kereta elektrik, tapi yang dijual untuk ni ialah Renault Zoe, and then we have the Mitsubishi i-MiEV. i-MiEV pun sebenarnya tak jual pun kat orang. Tesla yang Green Tech bawa masuk untuk leasing, adalah. So saya dah test a few, pergi overseas pun kita test apa semua, tapi saya dapat rasakan bahawa test sehari 2 hari tak cukup, seminggu pun tak cukup, sebab EV ni dia memerlukan perubahan dari segi gaya hidup. Kereta yang kita pakai sekarang ni berlainan daripada EV. Kereta yang kita pakai sekarang ni, dia kerja untuk kita. You notice or not? Kita kerja untuk EV lah sekarang ni. Kereta tu, bila kita nak pakai, kita pakai. Bila kita nak isi minyak, kita isi minyak lah. Okay. Sepah, dia kerja untuk kita lah. Oh, mana-mana kita nak, kita pergilah. EV, dia lain sikit. Manja. Bukan manja. Charging tu lah. Okay. Now, it can be really complicated. Untuk minyak, untuk kereta ICE, internal combustion engine, kalau kita pergi ke stesen minyak di Malaysia, minyak hijau atau minyak mahal? Hijau dengan kuning. Betul. Diesel ada B10 dengan B7. Tu je lah. Okay. Tapi masuk pun janji di diesel okey, janji di petrol dia okey. EV tak. EV dia lain sikit. Dia kena tengok pada onboard charger kereta tu sendiri. Dia kena tengok pada charger kat luar tu sendiri. Dia kena tengok AC ke, DC ke. Dia kena tengok yang ni berapa kilowatt, yang tu berapa kilowatt. Ini macam-macam. Dan paling menyusahkan sekali lah, dia lambat. Dia lambat. Untuk charging dia lambat. Okay. So walaupun ada yang teknologi kata 15 minit, memang betul DC charging memang cepat, tetapi kos dia sangat tinggi. Okay, you nak pasang satu DC charger, macam apa yang awak cakap tu memang betul. Kalau stesen minyak ni nak pasang DC charger, nombor satu dia kena tengok dengan TNB dulu, cukup tak power dia nak pergi situ. 150 kW ataupun mungkin 90 kWh, cukup ke tenaga yang TNB bekalkan ke tempat dia? Kalau tak cukup, TNB kena buat transformer baru. Contohnya macam Arenar. Semua kata pasanglah ke Arenar, Arenar tu kadang-kadang dah ngam-ngam, dah maksimum dah power. Betul. So kalau dia nak buat, TNB kena buat pelaburan berjuta untuk pasang satu kat situ. Kalau tak juta pun, dekat sejuta jugalah. Yelah. Untuk upgrade power dekat situ tu. Awak nak bayar TNB ke? Itu dah kos. DC charger pun mahal, bukan murah. Kita main puluh-puluh ribu dan ratus ribu, 150,000, 200,000 satu. Dan kemudian DC charger ni, let's say dia kata kat situ 300 kWh, ada 2 gun kiri kanan. Awak isi satu, kalau kereta awak boleh terima 300 kWh, awak dapatlah 300 kWh tu, dapatlah mungkin isi dalam masa 15 minit 20 minit. Tapi kalau saya masuk kat satu lagi gun tempat nak isi tu, 300 kWh tu bagi 2, 150, 150. Oh, dia buat pembahagian punya tu. Senang apa benda tu kan? Lagi berbelit benda ni kan. Ini baru mukadimah tau. Saya belum cerita habis lagi ni tau. Oh, okay. So dia jadi lagi slow ke apa nak charge? Slow sikit lah. Tak dapatlah full. Tapi awak bayar untuk full. Awak bayar untuk 300 tu. So cara bayar pun sekarang ni pun dah ada dah. Dan ada juga yang kata kat saya, kenapa mahal sangat dekat highway? Dekat highway dia memang mahal sebab dia tak nak bagi awak isi sampai penuh. Itu saya tengok satu video viral lah. Dia mengeluh lah. Dia kata inilah dia isi sampai penuh. Nombor satu, awak tak patut isi sampai penuh bila ada orang kat belakang. Awak kena isi untuk sampai ke destinasi atau charger yang seterusnya. Awak pernah tak isi minyak macam tu? Aku kena isi minyak separuh tank lah. Kesian orang kat belakang. tak pernah seumur hidup saya macam tu. Tapi EV ni special. Dia kena macam tu. Sebab dia memang yalah, benda yang istimewa. So kita kena fikir macam tu. Itu muka lima. Okay. Sebab tu charger ni bukan senang. Dan awak jangan ingat ni masalah di Malaysia saja. Kita selalu tengok video-video EV dekat US. Itu kat California, cik. Kat New York haram tak laku. Sebab ramai orang duduk kat rumah atas. So, kalau rumah, okay, let's say lah kita duduk apartment, condo. Let's say your condo has like 300 car parks. 300 parking lot. Siapa nak keluar kos, keluar kabel? Walaupun kita letak 3 pin, setiap park tu ada, parking lot tu ada 3 pin. Siapa nak keluarkan duit tu? Siapa nak keluarkan duit dan siapa nak tarik wire? Siapa nak buat semua ni? Siapa nak invest ni? Itu belum lagi DC charging.
Itu yang tadi saya cakap, dia akan berbalik macam contoh kalau kita kat Malaysia ni pasal dia punya JMB nak kena fikir pasal kos apa semua kan. Maintenance pun tak bayar. Betul. So dia memang memerlukan sedikit usaha yang lebih lah EV ni, okay? Dia punya plus point ialah, of course lah, dia tidak menghasilkan sebarang asap. Zero emission vehicle. So dalam Malaysia ni memang majoriti daripada tenaga kita dihasilkan oleh loji-loji yang menggunakan arang batu. Tetapi bayangkan macam ni, loji arang batu ni letaknya dekat sini, di tempat yang secluded, tak ramai orang. Kereta berada di kawasan tempat kita duduk. So pencemaran asap hanya berlaku di tempat itu saja, di tempat yang tak ramai orang tu, di loji jana kuasa. Tempat kita tak adalah pencemaran asap, tak ada pencemaran bunyi. So quality of living memang lebih tinggi, lebih bagus. Cuma yang paling penting sekali, Malaysia dah menandatangani pelbagai perjanjian untuk merendahkan kadar pelepasan karbon. So kita kena honor benda tu lah, kita kena follow benda tu. Itu yang kita cuba. Walaupun benda tu sebenarnya dah lama kita sign, baru sekarang kita nak buat. Nak kata Malaysia saja tak boleh lah, Singapore patutnya lagi awal daripada EV ni kan, buat EV ni, tapi diorang pun sebenarnya lambat. Okay. We had more charges at one point during 2015, we had more EV charges than Singapore. Tapi kita tak ada kereta EV. Dekat Langkawi ada 10 charging point. Satu EV pun tak ada. Tapi itu Malaysia lah kan. Normal lah kan. Okay. Janji cantik dalam surat khabar. Lepas tu pakai tak pakai, belakang kira lah. Dia orang kata waktu announcement itu kena cantik lah. Okay, bang. Execution cloud tu kemudian lah. Sebab bukan duit dia, duit rakyat. Itu yang saya tak faham tu. Okay. Dia dalam kubur, dia tak takut kena tanya ke? Okey, banyak yang akan kena tanya tadi tu. So untuk abang sendiri, adakah EV ni relevan dekat Malaysia ni untuk jangka masa 5 tahun ke depan, ataupun For the next 10 years. EV ni hanya sekadar business hit and run? Okay, EV ni dia tak boleh, nak kata dia hit and run pun tak boleh juga. Kalau satu dunia dah memang fokus kepada EV, mau tak mau memang kita kenalah. Cuma kita dah nampak banyak negara pun dah pull back balik. Sebab memang at the end of the day, nombor satu orang akan beli barang sebab trend. Betul. So sekarang ni trend lah. Tesla naik sebab trend lah. Dia tengok Mak Saleh pakai, Leonardo DiCaprio pakai, semua orang nak pakai lah. Sama juga dengan Prius dulu. Betul. Hollywood pakai Prius, semua orang nak pakai Prius. So sama juga macam Malaysia sekarang ni, semua orang nak pakai EV. Okay? Tapi at the end of the day, to me, sekarang ni, to kick off EV tak susah, mudah. Kita suruh Abang Jaafar mekanika ke, guide ke, promote, settle, orang akan follow. Okay. Okay? The question is, would they still buy EV after that? Dia dah pakai 5 tahun dia jual, adakah dia akan beli lagi EV? Itu yang saya nak tahu. And then second hand value. Dengan second hand value dia tak menentu apa semua tu. I think the biggest concern is on the after sales sebenarnya kan. Well, after sales ni, okay, after sales ni ada 2 cabang. Satu official daripada dealer sendiri. Alright. Nombor 2 ialah third party. Okay. Untuk kereta yang dah habis warranty, kebanyakan kita pergi ke third party. Betul. Okay. Dalam dunia ni, third party untuk jaga EV memang tak banyak. EV saya dulu rosak, saya memang kena pergi balik ke Renault. Dan bil saya belas ribu lah. Saya habis lebih dekat 30,000 untuk repair kereta tu saja. Sebab nak hantar kat mana? Hantar kat bengkel. Mekanik saya macam, apa aku nak buat enjin pun tak ada. Tak ada orang tahu. Dan masa tu baru saya perasan satu lagi masalah EV. EV ni ada, kita kan dalam dunia high tech kan, dan you pun nampak kan ada orang yang terror pasal komputer, terror pasal iPhone semua kan. EV pun sama kah? Oh, I know this, I know that. Bila kereta saya rosak, can you help me out? Semua diam. Baru kita tahu, oh kau banyak baca je, tapi teori je terror. Nak repair tak boleh. This is one thing about EV yang car company suka. Awak pernah dengar tak yang kereta ni XX model boleh repair dekat dia punya bengkel saja sebab dia menggunakan perkakasan yang special. Yes, macam contoh saya tahu macam Audi ke, dia kalau nak repair tu dia kena pergi ke bengkel yang ada dia punya alat yang diagnose. Dia spesifik untuk semua kereta ada benda tu lah. Oh ya ke? Okay. Itu OBD lah, tu memang semua kereta memang cucuk komputer lah. Nah itu ada third party. Sebagai contoh macam Renault contohnya ataupun BMW. Ada certain screw dia punya aja. Dia punya bunga lain. Betul. Tapi itu third party boleh buat screw tu. Okey. Itu kita panggil proprietary tag. Maknanya dia memang khusus untuk benda tu saja. Dia macam iPhone lah. Barang lain tak boleh masuk iPhone ni. Betul tak? Dia tak ada barang yang generic. EV macam tu lah. EV dia boleh lock untuk kau masuklah bateri apa pun, tapi software aku dah pegang.
So kalau you nak tukar bateri ke, which ada local universities dah buat, saya dah pergi tengok, kita nampak macam senang je, plug and play, letak bateri ni masuk, boleh jalan lah. Tak, dia kena reset format balik software, kena jailbreak masuk untuk gunakan bateri tu. Kadang-kadang bateri tu daripada kereta yang sama brand pun. Aku macam beli telefon ni sekarang. Betul, macam jailbreak, iPhone. ha. Macam iPhone kan. You tukar bateri pun, kalau you tak buat dia punya apa benda, dia reset dia punya chip apa semua kan, it won't recognize the new battery. Sama macam EV. So third party macam mana nak support? Macam mana mekanik kat luar nak support kalau teknologi tu ataupun proprietary tech tu tak diberi kepada diorang. So car company suka sebab you have no other choice. You have to come back to me. You can charge me. Okay, so based on your opinion lah, Malaysia punya tahap kebersediaan untuk EV at berapa persen sekarang? 20%? I think more than that, cuma harga mahal. Kita kena tunggu Pro 2 keluar kan. Harga murah sikit saya rasa. Sebab EV, at the end of the day, it is a good urban car. Kereta bandar yang sangat best. Okay. Sebabnya ialah kalau kat rumah ada charger lah. Macam kita orang rumah ada charger. So kereta kita orang tu Best sekarang lah untuk abang. Untuk kita orang tak best. Itulah. Untuk yang ada charger, untuk rumah bawah ada charger, berebut nak pakai. Macam rumah saya pun, anak-anak saya pun nak pakai, rumah nak pakai, semua nak pakai. Sampai bapak dia sendiri tak boleh nak pakai. Sekarang saya ada Dolphin tu. Dia memang, you bayangkan kereta yang senyap, yang pick up dia laju, yang ada screen lah macam-macam, yang selesa lah. Ada yang autopilot kan? Autopilot tu sebenarnya kereta lain pun ada. Oh, ya. This is one thing about EV. Semua orang rasa macam EV je benda ni. Dia pandai jual lah. Awak tahu tak Ford Ranger, truck pick up Ford Ranger tu, dia dah boleh self-park dah zaman-zaman dah. Oh. Banyak teknologi-teknologi tu sebabnya ialah EV dia tarik satu lagi populasi manusia yang sebelum ni mereka tak berminat tentang otomotif. So dia tak tahu teknologi tu sebenarnya dah lama wujud. Tetapi untuk mereka dengan EV, mereka baru berminat pasal kereta. Sebab tu kadang-kadang budak-budak geng kereta selalu berperang dengan geng EV. Sebab geng EV dia rasa dia paling hebat sekali. Padahal budak-budak kereta ni Dah lu lama cerita apa weh, itu dah lama keluar lah. Dan EV ni ada plus minus je. Macam you cakap tadi, dia accelerate cepat. Memang betul pun. I just test drove the Tesla Model 3 Performance, 3.1 seconds 0 to 100 km per hour. 3.1 second. Kereta harga dalam 240,000. Tak payah beli Lambo. Tak payah beli M3 apa semua pun. Betul. Cuma itu acceleration. Kereta ni, kalau dekat US kita boleh cerita pasal drag lah. 0 to 100 jalan straight lah. Jalan raya bukan selamanya straight. Dia ada corner-corner dia. Okay. So untuk macam orang lama macam saya ni, straight line tu, alah kacang lah. Letak batu bata dekat throttle boleh jalan straight. Siapa laju? Kita layan corner. EV dia struggle sikit dekat corner sebab dia berat. Having said that, the Tesla is actually a really interesting car. Saya suka Tesla. Cara bawa dia tu, dia punya performance yang baru lah kan. Memang dia lain. Kalau dia letak engine pun, saya rasa sedap kereta Tesla tu. Okay. So that is Tesla. Yang lain-lain ni hit and miss lah. Macam BYD Seal, memang laju. 3.8 seconds. Yeah. Memang laju. Tapi bila tang corner apa semua tu, dia struggle sikit sebab dia berat. So ada lagi beberapa lagi lah. Yang lain-lain tu macam okay lah. But semua orang berfikir salah sebenarnya pasal EV ni. EV ni at the end of the day ialah sebuah kereta yang bukan milik kita. Awak bayangkan sebuah kereta yang boleh dipandu sendiri, yang bila kita call, dia datang ambil kita, bawa kita, dah balik. Kereta tu bukan kita punya. Itu EV. Itu EV yang last kali EV akan jadi macam tu lah. Oh. So kita tak perlu cerita pasal charging. Sebab kereta tu bukan kita punya. Dia dah menjadi macam Grab. We call, they come, pick us up, send us, that's it. Itulah gunanya EV. Sebab masa dia nak charging apa semua, lantak dia bila tak kisah pun. Dan dunia memang menghalakan. Sebab tu kita ada autonomous level. Tapi yang menariknya pasal EV ni, dia bukan sekadar lifestyle. Okay, untuk yang sekarang ni adalah pelepasan cukai kepada pengguna pemilik EV ni sendirilah. So pendapat abang untuk pelepasan cukai ni, adakah dia dengan kereta-kereta yang lain yang CC tinggi ke macam mana, pendapat abang sendiri? Ya, sebab macam awal-awal tu government bagi banyak sangat gula-gula. Ada yang kata macam kenapa sampai nak nombor plate pun sekarang ni pada EV-nya kereta dia dapat. Yelah. Okay, satu-satu Nombor satu, tax incentive ni memang perlu sebab EV sangat mahal. Kalau kita masuk tax, jadi kereta tu harga yang tak tercapai lah. So kebanyakan negara memang bagi tax incentive untuk kereta-kereta elektrik. Dan bila insentif tu ditarik balik, penjualan EV terus turun. Sebab tu dekat Thailand naik balik hybrid.
Okay. So sebab tu Malaysia, saya rasa salah seorang menteri tu dia memang suka sangat kereta elektrik. Sampai dia terlupa dah ada kilang kereta yang bagi kerja ke beribu-ribu orang Malaysia pun dia dah lupa dah kot. Dia bagi special banyak sangat ke EV. Tapi tak apa, kita tengok sampai berapa lama lah kan. Sebab at the end of the day, tu je lah duit kita, duit cukai. I think to be fair juga to the government, apa yang saya nampak kenapa diorang beria push for EV, one thing is sebab kita kan dah ke arah nak rasionalisasikan harga petrol, betul? So dengan harapan banyak yang beralih ke EV, so dia dah slowly boleh tarik subsidi petrol, so orang tak terasa sangat. I think that's my opinion. What do you think of it? Don't you think that our electricity is being subsidized also? Maknanya subsidi tu berpindah ke punca lain. Kita tak boleh berfikir pasal subsidi. Awak kena faham, saya menulis pasal subsidi lebih 10 tahun dan saya tak sokong bagi subsidi. Tapi memang ramai orang kecam saya. Tapi saya cakap tak boleh. Sumber yang finite, maknanya sumber yang akan pupus, makin lama makin mahal. Bermakna subsidi makin lama makin naik. 10 tahun saya menulis pasal tu, bos saya tulis pasal tu dan kami kena kecam. Dan sekarang baru orang nak faham. Daripada dulu lagi saya minta kajian, tolong tengok subsidi pasal bahan api ni. Ini salah guna. Ini dah jadi gula-gula politik. Sangat bahaya sebab dia akan makan balik kita. Dan sekarang ni, bila Malaysia bagi subsidi, negara lain akan tengok macam, oh, you tak pandai pasal ekonomi lah. Tu antara sebab wang ringgit kita jatuh juga lah kan. Sebab dia tengok kita still nak bagi subsidi. So that's a waste of money for them. So to me, kita dah kena start bercerita dengan rakyat, dengan pengguna bahawa kita nak tukar EV sebab kita hendak selamatkan alam sekitar untuk generasi selepas ini. Climate change is a real thing. Kita semua dah boleh nampak. Apps pasal hujan kita ni, saya rasa tak boleh nak pakai pun. Dia kata panas-panas, tiba-tiba dia hujan. So, cuaca dah memang sangat berbeza. If you travel, lagi awak akan nampak perbezaan cuaca yang sangat ketara. So, kita dah kena start didik anak-anak kita dan generasi baru bahawa we need to do something about this. Betul lah. Kereta yang berenjin ni pada pendapat saya dia akan jadi macam kereta kuda ataupun jadi kuda. Zaman dulu kuda lah. Kuda, betul. Sekarang kuda dah jadi hobi. Sama juga dengan enjin-enjin ni. Kecuali we can come up with e-fuel. Maknanya bahan api yang macam petrol tetapi datang daripada sumber alam semula jadi. Contohnya macam Porsche dah buat e-fuel. Sangat mahal. Tetapi e-fuel tu datang daripada carbon dioxide kot. Dia sedut, dia tukar balik apa semua tu. Jadi minyak yang boleh dipakai oleh enjin biasa. Cuma kos dia terlalu tinggi. So unless we can find an alternative, something like that, then definitely we need to find another way how to keep our cars moving lah. Tapi kita tak boleh cerita pasal subsidi. Tolong jangan, pada pendapat saya, jangan kaitkan dengan subsidi. Sebab subsidi ni, dia akan menjerat diri kita balik. Betul. You cerita pasal elektrik tu sendiri subsidi. Subsidi berapa banyak pun kita tak tahu, tapi dia tetap subsidi. So nanti subsidi banyak ke situ. Sebab penggunaan EV akan meningkatkan penggunaan elektrik. So rumah saya, bila saya bawa balik macam-macam jenis EV, bil saya naik lebih 1,000. Okay. Oh, untuk rumah. Lepas tu sebab tu sekarang ni government pun dia cerita nak backup government sikit kan. Taklah. Memang ada government buat betul. Kan at the same time diorang nak try to transition to EV, at the same time kita dah mula ke arah solar lah, apalah, RE lah, renewable energy lah kan. So I think itu berkait juga dengan EV lah kot. Kalau boleh, solar ni masih mahal. Satu rumah lebih kurang dalam 30 ke 40 ribu. Yes, betul. Okay, dan kalau bil kita atas 700 dan memang kena pakai solar apa semua lah. But initial cost is quite expensive. Ada juga saya nampak pinjaman lah, ada subsidi juga apa semua, tapi still expensive. Dan solar ni, dulu kita orang duk study pasal solar juga. Daripada apa yang kita orang belajar dulu, solar ni dekat Malaysia sebab kita banyak awan. So effective period dia tak berapa lama. So I tak tahu dah sekarang ni macam mana. Mungkin dia dah keluar solar panel baru ke apa ke. So saya pun tak pasti. Tetapi kalau untuk solar, still boils down to one question. Yang duduk kondo apartment apa cerita? Dia punya panel tu kecil lah kot. Okay, banyak input kita dapat pasal EV. So kita cerita pasal motor pula. Okay. Tapi saya bukan anti EV, cuma saya nak cerita dekat orang EV ni apa, supaya dia orang tak tersalah beli.
Terutama yang nak buat pinjaman 9 Ini- tahun, ini down apa? payment 10%. Abang bagi disclaimer awal sebab takut kena hentam balik ke apa? tak, saya tak ada I orang. mean- Budak-budak ni kan biasalah dia tak boleh ada orang tengah-tengah kan. Kita cakap kan. Betul. Saya cerita benda yang betul lah sebab saya pun pakai EV. Saya tahu apa masalah EV dan saya dia orang nak bising apa pun, dia orang tak pernah repair EV. Saya dah pernah kena kan, saya dah keluar duit untuk repair EV So they cannot say much So we also know a few EVs, banyak agak EV yang tersadai dekat dalam workshop apa semua tu. Kita tahu. So kita kena cerita benda betul sebab ini duit orang. Kita nak cerita, kita tak nak cerita tiba-tiba dia tersalah beli. Ada ramai yang tersalah beli kereta, kau tahu tak? So itu yang saya risau sangat. Saya risau sangat. So nak cerita pasal motor. Boleh? Motor. Baru-baru ni lah kita orang cakap kita ada satu event program di Terengganu lah. Orang cakap apa RIZ members di Terengganu yang kita nampak pelbagai orang yang turun, pelbagai motor modified yang ada. So pendapat abang sendirilah. Dan baru-baru ni jugalah kerajaan pun ada mengeluarkan statement mengenai B2 dengan B full. Dia auto upgrade kan? Up to upgrade selepas Tapi dia ada Tak, tempo dia sebenarnya. Dia kena 10 years apa semua. Seingat kalau dah cukup requirement tu dia auto upgrade. So apa pandangan abang lah sendiri untuk B2 to B full. and then yang berkenaan dia dan para pengguna ni juga ada pernah bercakap dan benda ni adalah satu benda yang bagus. Cumanya dia orang kaitkan pula B2 dengan B full dengan kereta biasa dengan supercar. I mean cara bawa apa cara semua bawa, beza cara juga. yalah control semua everything pasal kenderaan ni. Pendapat abang sendiri mengenai apa untuk kerajaan yang buat dasar ni macam mana? Okay. Nombor satu kita cerita pasal RZ oi. Z ni sebenarnya zaman 80-an lagi lah kan. Mak-mak Hong Leong Yamaha memang beruntung sangat lah dapat RX-Z ni sebab saya rasa mold dia tu sampai haus. Motor tu still laku, orang beli apa semua tu. Dia sekejap naik sekejap turun zaman tu lah kan. Sama-sama Roy lah, sama-sama Roy. Zaman tu dia start daripada 5 speed apa semua tu lah. So RX-Z ni lah motor lazim lah. Dia daripada RXS. So zaman tu memang Z ni popular sebab senang nak buat. Senang nak buat. lagi laju lah. Untuk laju race dekat Ferry Highway, kat Briefy. Macam benar je. Macam benar je bang dulu. Zaman muda. Kawan-kawan. Zaman muda. So zaman tu lah zaman two stroke. So motor two stroke ni mati sebabnya ialah pencemaran alam lah. So kita dah upgrade kita punya emission standard. That's why two stroke tak boleh nak pakai dah lagi. So bila motor ni dah berhenti dan motor ni berapa tahun lah? 15 tahun dia punya sales ni tu kan lama, memang lama betul. So dia trend. So orang minat. Ni lah balik. Yang bayi-bayi dengan saya pun teringat zaman muda pun beli. So harga dia pun kadang-kadang saya pun tengok macam willing buyer, willing seller. Kita benda-benda macam ni memang willing buyer, willing seller. Kalau orang tu nak jual 1 juta, ada orang nak beli, itulah harga dia. Macam saya, tak apalah, terima kasih banyak lah. Pakai 125 mungkin okey kau bang. 125Z? 125Z ialah satu model yang sangat unik. Yes. Hong Leong actually sponsor ataupun invest ke Yamaha untuk buat motosikal. Motosikal tak ada tempat lain dia start dulu kat Malaysia, baru ada market lain. Saya rasa Vietnam dapat betul. Sekejap tapi tak berapa glamour. Zaman tu kita tak ada motor two stroke, kapcai, belakang pakai monoshock, betul, disc brake depan belakang. So that was the first. So Hong Leong Yamaha buat benda tu untuk market Malaysia. Zaman tu Hong Leong cukup kuat. 125Z apa lagi SS. Lepas tu motor anak ayam 100 Sport. Tapi Z ni yang dia orang buat ni, well, dia memang crowd yang besar, peminat dia banyak sebab motor tu banyak dalam market kan. So yelah, dia gaya hidup. So okey lah. Tapi bila kita cerita pasal, dia sebenarnya sama je, cuma mungkin jumlah tu tak sebanyak RX-Z. So kalau geng kita buat, contohnya let's say kita panggil geng-geng Honda atau Honda CVE F ke EG ke, yang datang kita perang juga, cuma tak banyak. Yang ini satu Malaysia turun berapa puluh ribu orang turun ke Terengganu kan. So itu ialah satu benda yang memang kita dah agak lah. So bila JPJ dengan polis buat roadblock apa semua, saya rasa JPJ roadblock ni budak-budak muda mungkin tak tahu kot, tapi zaman dulu polis buat roadblock betul-betul lepas batu 3 tau. Malam tu kita race dalam track, nak keluar tu dia dah letak pukat dah kat situ tu. So itu memang normal lah, sebab whether you like it or not,
kenderaan ni dah memang modified, memang salah digunakan. Kalau kita dah buat salah, gentleman lah. Salah lah. Kena saman lah. Kita nak marah, kenapa? Okay. Benda tu salah. Takkan boleh nak tutup sebelah mata ke lah kot. So, yelah. Dan kita juga kena faham masalah pasal motosikal ni. Jumlah kemalangan jalan raya, jumlah kemalangan maut jalan raya, masih lagi motosikal yang majoriti. About 70%. So, jumlah tu tak turun. So, memang kita risau. Dan event-event macam ni pun, bukan setakat RXZ, motor lain pun, motor besar ke apa ke, bila ada perjumpaan besar macam ni, aksiden tu memang risiko tu tak ada. Tapi bang, kita dapat lihat lah dari segi penguatkuasaan, dan kita dapat tengok orang cakap double standard di antara mak rempit ni. Kita panggil dia mak rempit lah, untuk ada yang dipanggil mak rempit dan mak motor. Mak motor ni dia orang considerkan as bawa motor besar, dan mak rempit ni biasanya bawa motor-motor yang dah boleh apa orang cakap modify semua. So pendapat abang sendiri untuk penguatkuasaan di sini, kenapa ada double standard? I mean, contoh kata di RXZ member sendiri, I mean dah 5 kali dibuat, pukat tu terjadi. Tapi bila ada event-event besar untuk Ducati, untuk Harley, kenapa dia orang tak buat benda tu? Tapi cerita pasal double standard ni ada betulnya, sebab ada, saya dapat cerita lah, ada kawan yang join geng-geng superbike ni lah. Ada antara dia orang tak ada lesen B full pun. Betul. Ya, tapi relax je. Itu dulu. Okay. Sekarang ni dah start dah. Roadblock dia orang akan check motor besar. Oh ya ke? Dah. Sebab saya ride motor kecil. Awak kena ingat geng-geng yang pakai motor besar ni, dia ada juga motor kecil. Betul. Okay. Kita orang kalau minat motor, tak kira motor saya apa pun. Kawan saya ada macam-macam motor, Z pun dia ada. Dia bawa aje semua. Kita tak resist sebenarnya. Cuma anggapan orang aje. Takkan kita nak tayang apa harta kita ada kat rumah kan. Okay. Tetapi sejak kebelakangan ni memang polis dan JPJ dia check motosikal besar. So pada saya memang dulu saya sendiri rasa ada double standard. Saya pakai full face apa semua tu, Lepas je. pernah. Dia sebenarnya bukan motor biasa pun. Kalau kita pakai skuter pun, lepas je. Saya bawa ADV, saya tak ada pernah pun polis tahan pun. Mungkin dia tengok muka dah tua ke apa. Lepas je, tak pernah check pun. Tetapi bila saya bawa motor-motor yang motor-motor yang popular dalam dunia rempit ni, kena tahan lah. So dia lebih pada profiling. Profiling. So this is not racial profiling, tetapi ini lebih pada profiling kenderaan tu. Tapi kita kena faham juga kerja dia. Dia kata dalam 10 motor ni, 8 yang buat hal, memang dia akan tahan. Lagi satu, profiling ni dia mungkin juga tengok pada profiling pakaian. Sebab saya ada pernah nak pergi kerja. Biasalah nak pergi kerja pakai slow slack apa semua kan. Nampak bawa laptop sikit, polis pun nampak macam okay, lepas lah. Padahal mana tahu kau budak ni lesen pun tak ada apa semua kan. Tapi kalau moment pakai slipper slow jean, itu memang confirm tepi tu. Saya rasa bagus juga sebab naik motor kalau pakai slipper ni kurang bagus juga. Tapi bang kalau ikutkan semasa kita ambil lesen kena pakai kasut bang. Tapi ikut undang kita tak perlu pakai kasut pun. Ini yang satu benda yang ramai tak tahu. Saya pun tersilap. Saya diberitahu bahawa untuk naik motosikal pakai helmet je. Kain ke apa tak ada masuk dalam undang-undang pun. Sebab tu saya cakap undang-undang kita ni banyak yang dah lapuk. Balik. Nak kena update balik lah. Kena update balik. Dia tahun lama kan. Okay, tapi tadi Hafiz ada sebut pasal mak rempit kan. So I think bila kita cakap soal motor ni, dia tak boleh lari lah daripada isu mak rempit ni. I think mak rempit ni isu zaman yang dah lama. Even zaman kita orang sekolah rendah ni pun ada karangan yang pasal apa cerita pasal mak rempit kan, apa punca-punca dia, apa solusi. So sekarang ni abang rasa macam mana bang? Sama isu juga. mak rempit ni. Orang muda dia nak exit. Dia nak hobi. So benda tu yang speed is addictive. Kelajuan ni memang boleh orang kata apa? Dia macam dadah lah. Okay. So dia seronok. So sebab tu lah negara-negara banyak ada track untuk bagi dia orang betul-betul puaskan hati dia orang kat situ ke apa semua tu lah. So kita tak ada. Tapi kalau ada track pun dia tetap ada race haram. Itu memang tak boleh nak deny lah. US, UK semua ada race haram. Cuma banyak dengan sikit lah. Dan kalau pada pendapat saya sekarang ni race haram pun tak sebanyak macam dulu. Dulu lagi banyak. Betul. Dulu sebab banyak. tak ada media je, tak ada phone ni ke kan. Dulu betul. Kebangkitan media juga yang menyebabkan kita rasa sekarang ni banyak benda tu. Padahal dulu lagi banyak. Dulu main puluh ribu, main letak orang pun ada, babe. Dulu.
Cuma you all tak tahu je. Nauzubillah min zalik. Astaghfirullahalazim. Itulah. Tapi awak kena ingat juga kadang-kadang mak rempit ni dia memang dia minat benda tu. So kawan-kawan saya yang rempit dulu pun ada yang jadi CEO, ada jadi GM, mana-mana yang terasa tu ingat-ingatlah kalau staff tahu kau merempit kat depan museum dulu kan. So maksudnya government kena bagi platform lah kan. Tapi still bagi platform pun ada yang ni juga. Macam mana? Dan memang kita kena ada undang-undang yang ketat dan ada penguatkuasaan yang kuat. Itu memang tak boleh nak cakap apa lah. Memang tak boleh nak lagi lah. Sebab tu kereta elektrik ni dan kereta yang boleh pandu sendiri ni kerajaan suka. Sebab at the end of the day yang buat hal adalah sebenarnya manusia. Kenderaan tu tak bersalah. Tapi kalau kenderaan tu yang boleh kontrol diri dia, kemalangan akan kurang. Awak bayangkan kereta tu bergerak sendiri. Semua kereta bergerak sendiri. Okey? Dia jadi macam mesin lah. Dia dah jadi macam cerita iRobot kot. Ya betul. So tak kurang lah jumlah, sangat kurang lah jumlah kemalangan. So itu yang diorang nak. Cuma untuk orang yang minat kereta macam saya ni, tension lah sikit kan. Sekarang ni pun saya tension kereta macam-macam bentuk, macam sabun je bentuk kan. Saya pergi China punya motor show, paling saya menyampah. Sebab saya tengoklah kali yang semua kereta diorang sama je. Lampu macam-macam semua. Orang yang tak biasa kereta mungkin macam, oh canggih lah. Kita orang rasa macam, tu berserabut sangat kereta kau ni kan. Dia sebab kilang dekat kot. Tak, they are going after volume. They are not going after quality. So macam Mat Saleh, macam orang Malaysia, bila kita design, kita ada lenggok seni dia, ada language behind the design apa semua tu. China sampai sekarang saya nak jumpa, bagilah tahu siapa designer, nak tak pernah bagi pun. So saya rasa macam dia mungkin macam kat rumah, ni okey lah, okey, chop, bawa jalan. Sebab kalau pergi China kan tengok kereta-kereta dia semua sama je. Yang stand out ialah kereta-kereta Mat Saleh jadi. Sebab tu nombor satu kereta kat sana paling laku untuk tahun 2023 BYD. Sebab elektrik dan sebab dia cepat buat dan harga dia murah sana. Nombor dua, dia still Volkswagen. Oh ya ke? Number three is Toyota. So betul tu cakap, trend will not last long. At the end of the day orang nak alat. Alat tu dia nak alat yang boleh tahan lama dan berbaloi. So dia akan fall back ke situ juga. Sebab tu Jepun, bila orang kata Jepun ni lembab buat EV apa semua, saya kata chill, awak tak faham cara Jepun fikir. Jepun fikir untuk pengguna 10 tahun ke depan. Apa akan jadi selepas 10 tahun? Kereta tu jadi apa? Ada support tak kat luar? Ada orang boleh buat spare part dia ke tidak? Itu cara Jepun. Yang cara lain ni ialah lepas 5 tahun kau jual, lantak kau lah, aku tak tahu. Spare part ada tak ada, not my problem. Dia macam dulu ada satu brand, saya tak nak sebut dah. Dia dapat AP, dia bawa masuk semua kereta kat Malaysia. Lepas tu dia bawa masuk je. Spare part apa semua, lantak lah. Itu memang dulu punya cerita lah. Tapi sekarang pun ada juga sebab spare part ni mahal cost dia. You must understand tau, bila you nak bawa masuk kereta kan, nombor satu kereta tu kena lepas homologation Malaysia. Maknanya kena ikut specification kita lah. Lepas tu you kena buka service center. You kena train orang untuk buka service center, untuk service kereta tu. You have to buy the parts. So part punya stocking tu kena ada. So mahal benda-benda tu, bukan murah. Dan parts pula kita ingat, oh kilang tu buat kereta, kita ambil lah daripada. Tak, parts datang daripada kilang lain. Kilang buat kereta tak boleh dikacau. Parts datang dari tempat lain, vendor yang lain. Harga lain, tax lain. Dan tax untuk spare part kat Malaysia tinggi. Sebab tu banyak kita orang cari barang dekat Thailand. Pergi Thailand standard, keluar Thailand dah macam-macam lah. Tayar tak boleh, tayar. Sebenarnya tayar kat Malaysia dah murah dah. Betul. Yang paling murah sekarang tayar kat mana tau? Kalau brand-brand mahal tayar import Singapore. Oh, how come Singapore boleh murah? Kita punya cukai bergantung kepada material. So bahan getah mahal sebab kita nak protect getah kita. Okay. So getah tayar mahal lah. So Singapore murah. Okay. Oh, selepas convert pun masih murah lagi? Yep. Sekarang ni lah. Sekarang ni. Oh. So tadi orang cerita pasal lesen Lesen ya, yang B2 ke B-Full tu. Abang rasa macam mana? Lesen ialah satu dokumen penting dan dia ialah satu dokumen yang memerlukan latihan. Bermakna dia tak boleh bagi sesimpel macam tu saja. Awak kena ada ujian. Okey, contohnya macam awak nak ada SPM, tapi lama awak zaman awak tak ada SRP Ada apa? PMR. Okay. Zaman kita orang PMR bang. Sebelum awak ambil SPM, awak kena ada PMR. Boleh ke tak ambil PMR lompat straight ambil SPM? Ada untuk budak bijak yang lompat.
Yelah, special cases lah. Special case lah. Yang itu PMR mana ada. Zaman-zaman Itu darjah 6 dah. yang zaman-zaman darjah 3 pergi ke darjah 5 tu ada lah. Lompat. Saya tak ada. Saya ada penilaian darjah 5 je. So basically sama juga macam lesen. Tak boleh lompat. Sebab ini ialah satu latihan teknikal di mana kita perlu ajar mereka untuk ada skill itu. So let's say for example kita train dia untuk B2 250cc. Dia dah pandai bawa apa semua tu 10 tahun, automatik je kita bagi dia lesen bawa B full. Na'udzubillah min zalik, dia meninggal. Dan family dia kata, saya nak saman kerajaan. Sebab kenapa bagi dia lesen padahal dia langsung tak ditrain untuk bawa motor ni. Kebanyakan orang yang tak main motor, dia ingat, ataupun yang main motor macam dia main skuter lah, ataupun dia main ataupun dia bawa lembab lah, dia main Harley lah apa semua. So dia ingat, motor besar relax je boleh bawa. Okey. Awak bawa motor? Awak bawa motor apa? Kapcai lah. Okey. Saya bagi awak R1 satu. Ataupun ZX-10 satu. Tergolek. Bukan tergolek bro, boleh mati. Betul. So, untuk dia orang ingat motor-motor tu. Ya, saya tahu sekarang ni kita ada skuter yang 350, 400cc apa semua tu. Sebab saya kata kena hidupkan B1. Sebenarnya lesen-lesen ni kena lagi susah. Anak saya straight ambil B full tau. Sebab boleh. Tapi saya train dia sendiri. Masa dia form 4 dia ada B full. Tapi saya train dia. Sebab saya tahu satu hari nanti ni memang ni baik aku train sendiri lah kan. Dah. Memang boleh. Padahal patutnya tak boleh. Kalau kat Europe tu you kena naik satu set naik daripada 90 naik ke 250, then naik 500, then boleh naik. Itulah saya pun tak faham apa rasional sebab secara tak langsung rasional dia lah sebab dia nak menang undi. tak sebab apa yalah itu kan income dia bukan income kerajaan, income kepada Tapi tak habis cerita ni. Okey. So sekarang ni dia kata 10 tahun automatic. Tak automatic. Tak automatic. You kena pergi register dan lalu kelas amali. Sahaja kan. Untuk selama berapa jam? 4 jam. 4 jam. RM160, RM168. Lebih kurang lah. RM168. You kena amali maknanya you kena bawa juga motor besar tu. Motor besar tu datang daripada sekolah mandu lah. Siapa nak bayar sewa sekolah mandu tu, motor besar tu? 168 tu mana cukup untuk cover motor tu? Betul. So saya pun tak faham. Sekolah mandu pun saya rasa tengah tunggu juga. Apa ceritanya ni? 168 ni nak bayar ke siapa? Kalau motor tu jatuh, side mirror dia saja dah lebih harga RM200 tau. So ni siapa punya idea ni? So benda-benda macam ni sangat bahaya. Sebabnya dia akan membuatkan kerajaan terbuka untuk saman-saman, untuk lawsuit. So benda ni bukannya benda enteng. Orang semua nampak bawa motor ni, glamour, best, aku dah ada duit boleh beli. Jangan. Saya yang berpuluh tahun bawa motor pun setiap hari bila balik memang bersyukur selamat sampai kat rumah. Sebab kita bawa baik, orang lain boleh langgar kita. Betul. Dan kadang-kadang jalan raya tu licin lah, ada macam-macam. Dan motor besar dia laju. Saya pakai motor besar satu benda lah, sebabnya ialah saya nak lari daripada benda-benda lain atas jalan raya. Sebab dia orang laju. Bila saya naik motor macam dulu ada kerajaan promote motor elektrik dan saya cukup marah. Saya cakap, awak tak pernah bawa, awak jangan suruh orang promote-promote-nya. Awak naik motor elektrik yang harga RM15,000. Top speed around 90-80km/h on a flat road. Dia naik bukit sikit dia pergi 60. Awak cuba lalu jalan Sungai Besi, highway Sungai Besi masa maghrib atau pukul 8. Awak tengok lori bas berapa laju dia bawa? Betul. 90, 100, selamba je. Berapa ramai yang mati kena sapu daripada belakang? Untuk jalan raya, kita memang tak boleh bagi ke menteri untuk decide. Okay? Menteri pengangkutan kita pun dia sentiasa ambil nasihat daripada pakar-pakar. Kita ada MyROS, kita ada kajian. Nak buat sebarang pertukaran dalam lesen memandu, kena ada kajian yang makan masa tahun. Bukan main petik jari je. Orang macam tu tak boleh memimpin sebenarnya tu. Tapi suruh dia buat kerja lain. Tapi itulah sebab pengumuman ni dia macam out of the Terkejut. blue. Dia tiba. Dia Dia ad hoc diumumkan kan bukan dia oleh ada- Menteri Pengangkutan sendiri. Kan dia ada kelab superbike paling tua kat Malaysia kan. Yang saya marah sekali sekarang ni ialah ahli-ahli kelab tu semua diam je ke? Come on lah, kita rider babe. Kita kena tolong orang lain, terutama rider-rider baru. Jangan bagi dia orang bunuh diri. Itulah dia kita pun tak Itu yang saya tak faham. You as a rider, you should know better. You advise lah your big friend. Ya sebab Why can't you advise? Sebab bagi saya, kalau you ada kemampuan untuk beli motor besar, takkanlah setakat nak upgrade lesen pun tak ada duit. Alasannya bukan tak ada duit, Betul? tak ada masa.
Tapi pergi ride dah rasa dah tu. Good shot. Okay bang, I think kita pun dah sampai ke kita punya last slot lah. Since I think abang pun kira orang, I would say orang yang kita rasa dia punya your opinion sangat di value oleh industri. Terima kasih. Anthony Loke kali kedua menjadi Menteri Pengangkutan. What's your opinion? Okay. The most honest opinion. Politics aside Terpulang. saya memang respect dia. Sebab banyak benda yang menteri-menteri dulu tak berani buat, dia berani buat. Masa dia jadi menteri pertama. Okay, contohnya ini the first time dia jadilah. Dan most of them masa dia first time jadi. Contohnya macam bila kemalangan sebabkan budak-budak bawa dengan parents sekali, dia tarik kena hukuman. Dia berani buat. Sama juga dengan beberapa undang-undang baru untuk kenderaan komersial. Dia berani buat. Menteri-menteri dulu lepas dah jadi bekas menteri baru start bising dalam Twitter lah kan. Tu biasalah kan, kita bagi dia chance lah kan. Tapi Anthony Loke dia berani buat. Okay, dia berani buat. Satu lagi benda yang saya dah fight lama ialah plate kenderaan yang standardized number plate. Yang itu saya setuju. Okay, so sekarang dia dah start buat. Tapi dia start buat dengan EV dulu lah. Betul. Okay, nak buat semua tak ada. Dulu, about like nearly 10 years ago, we asked the number 2 dalam Kementerian Pengangkutan. Dan jawapan dia terlampau sedih sampai saya sendiri tak sanggup nak tulis lah. Kesian ke industri buat plate kereta. Besar mana industri ni kan? Tapi saya tahu masalah dia ialah siapa yang akan dapat benda ni. Okay, ini bukan masalah Malaysia saja, masalah kat negara lain pun. Siapa yang akan buat number plate ni? Okay, so kroni mana nak buat? Kita tak boleh nak lari daripada benda ni lah. Okay, dan bukan Malaysia saja masalah ni. Macam dekat US, dia suruh tu penjara buat. Penjara yang buat sebenarnya tu. Kebanyakannya lah penjara. Tapi kita tak payah nak suruh penjara pun tak apa. Nak suruh penjara buat pun boleh. Tapi nombor plate kita ni terlampau canggih sekarang ni. Kita ada RFID lah, hologram lah, apa-apa lah. Dan nombor plate tu akan dipakai di seluruh ASEAN. So we started it first. So kita boleh je buka untuk tender ke syarikat lain, janji semuanya transparent. So saya rasa Anthony Loke has done a lot of things to the automotive side. Automotive as in pengangkutan, bukannya automotive industry, itu bawah MITI. Tapi untuk pengangkutan jalan raya, banyak benda dia dah buat. Benda-benda yang dia buat, Puspakom contohnya, dah bukan lagi monopoli. Itu memang betul pun. Kita nak buka industri ni. Cuma bang satu, untuk yang Puspakom dan nombor plate yang abang cakap ni, dia memang dah buka, dah buka monopoli itu sendiri. Tapi bagi saya, kalau kita tengok daripada dia punya guideline, untuk Puspakom sendiri, dia orang ada capital pay up untuk 10 million untuk that company. Betul. So kalau kita di peringkat automotif ni, macam saya yang berminat untuk masuk kan, kalau saya kenapa kita tak beri peluang seperti di UK, di Australia, yang saya faham. Yang bengkel sendiri boleh buat Puspakom dan nombor plate ni sendiri. Pendapat abang? Kalau under table tu pun kita rasa harus. Awak ingat senang kita bagi bengkel buat. Tak, ini cerita betul. Dekat UK lain. Dia orang dah lama buat benda ni. Undang-undang dia ketat. Dia punya monitoring system dia kuat. Kita baru nak buat. Okay? Dan kita perlukan alat-alat kelengkapan yang memang high tech. Kita memang pada pendapat saya, biar pada mulanya kita berikan kepada company-company yang layak. Betul. Dan selepas itu kita buka ke bengkel-bengkel lain. Dulu pun editor lama saya, Encik Yamin, dulu dia cadangkan semua bengkel-bengkel, service center, macam Toyota punya service center, Perodua punya service center, dia orang dapat juga boleh buat benda tu. Sebab they know their cars the best. Betul. Tapi zaman tu tak boleh. Yang saya sangat sedih, kenapa DRB Highcom tak train orang lain untuk buka Puspakom juga? Dia dah pegang lebih lama. Kenapa saya, kalau dia kata pasal Bumi Putra, saya Bumi Putra lah, tengoklah hidung Jawa kan. Kenapa tak offer saya untuk buka satu center macam Puspakom? Kenapa semua awak seorang je? Itu betul. Saya sedih sikit. So bila dia buka, saya tak kira lah kroni dia siapa apa semua, tapi at least dia dah buka. So hopefully lepas ni another 5 years, benda tu dah mature, then only kita boleh buka ke banyak lagi bengkel-bengkel lain. Sebab objektif dia ialah kita nak ada bengkel-bengkel yang macam tu ada di banyak tempat, supaya kereta-kereta lama especially boleh pergi untuk check up. Betul. So dia lebih kepada nak memastikan kenderaan yang selamat, hanya kenderaan yang selamat saja berada di atas jalan raya. Dan kemudian bila kita dah reti pasal emission, Perkataan Melayu ada ke emission?
Pelepasan asap lah kan. Pelepasan. That is not a replacement lah kan. Betul. So bila orang Malaysia dah tahu pasal emission, kereta-kereta ni pun dah boleh pergi untuk check emission. So itu yang kita nak sekarang ni. Tak boleh, susah. So apa lagi kau nak tanya? Dah lah, yang sama boleh Anthony Lock itu yang kata the best part lah. Definitely ada benda yang abang mungkin tak agree dengan dia. Bila dia jadi menteri kedua ni, saya nampak dia macam hold back sedikit. Pasal saya masih lagi nak tunggu bila dia nak wajibkan speed cut ataupun speed limiter dalam kenderaan komersial. Kenderaan komersial macam bas, macam lori masih lagi boleh bergerak lebih daripada hal laju mereka sendiri. So yang itu saya rasa dia patut introducekan. Dan saya rasa dia patut betul-betul introducekan, kalau lori kena saman, bukan setakat driver, owner syarikat tu sendiri pun patut kena hukuman. Itu betul. Itu memang I think yang ni pun boleh dipanjangkan juga untuk bas-bas komersial ke apa ke. Betul. Sebab kenderaan besar, saya tahu alasan diorang. Alasan diorang ialah kenderaan komersial, kenderaan berat ni daripada segi statistik kemalangan, jumlah dia sedikit. Memang betul lah. Tetapi sekali dia hentam, dia boleh bunuh berbelas-belas orang. Yang tu yang tak syok tu. Betul. Dan awak pun sendiri boleh tengok kan, kalau atas highway kan, macam mana kenderaan berat tu boleh masuk ke lane sebelah. Itu Kita bayar tau. Kita bukan guna free tau highway ni tau. So saya rasa tu satu benda lagi yang, tapi dia itu bukan bawa Anthony Lock, itu bawa Alexander JKR. JKR tu bawa JKR dan bawa LLM. Saya rasa tahun 2024 tak boleh ada lagi kes lori seberang highway. Yang itu kan, we all are sitting ducks. Bayangkan tengah jam hari raya, highway tu jam sebab nak mengalir ke sana jam, tapi yang mengalir ke KL kosong. So lori tu laju, kalau tayar dia pecah, dia masuk ke tengah, kita betul-betul tepi divider, tengah tunggu jam, apa jadi? And it happen masa dekat Terowong Menora tu. So saya sekarang ni bila dah tua ni, lebih banyak takut daripada seronok. Bila duduk atas macam, yang tu pernah jadi, macam ni pun pernah jadi, macam ni pun pernah jadi, macam-macam benda, semua benda yang saya dah pernah tengok jadi. So the risk is there. So I hope that he can do, all the ministers can do something untuk menjaga nyawa kita di atas jalan raya lah. Selagi kita masih lagi berharap pada kenderaan untuk balik kampung apa semua tu, tolonglah. The least that they can do is make sure the roads are safer for us. Kita dah dengar panjang lebar dengan Abang Azri kita. Okay, bang, kita daripada World TV kita ada bagi orang kata ni lah, orang kata gift sikit. So semua sempurna, thank you for coming and sharing your, orang kata, your input, your experience. So InsyaAllah kalau ada kelapangan, kita harap dapat bekerjasama lagi. InsyaAllah. Saya pun ingin mengucapkan terima kasih kepada Bual TV sebab jemput saya. Saya ni channel orang tua lah. Jangan orang muda pun minat. Ni channel legend ni. Kita orang itulah, dengan usia macam ni takkan saya nak buat lawak apa semua. Saya terpanggil untuk bercerita tentang, yelah, saya dah buat benda ni lama. So saya nak pengalaman saya ni digunakan oleh bukan setakat negara tapi oleh orang ramai lah. Dan itulah antara apa ibadat yang saya nak bawa ke ni lah, ke alam yang satu lagi tu lah, insyaAllah. Sebab itulah saya banyak pertikaikan benda, naikkan isu. Sebab saya rasa kalau tak ada orang nak cakap, tak ada orang. Ya betul, tak ada orang nak bawa, betul. Itulah, insyaAllah. So I think itu saja untuk episod kita kali ni. So kita jumpa lagi di episod akan datang, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum semua. Assalamualaikum dan terima kasih.